Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-adham, khususan li hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المبدئ بالنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم يا إلهي يا عليم، أنا عبدك الجاهل وأنت الرب العليم، فعلمنا من علمك يا عليم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد. الحمد لله. Tuan-tuan, sidang jemaah penuntun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita sedang bersiaran secara langsung daripada studio Masjid Negara Kuala Lumpur. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada sesi pagi ini, insya-Allah saya Dr. Syuhada Mahmud akan meneruskan perbincangan diskusi kuliah duha kita, kuliah bulanan kita. Cuma pagi ini kita buat secara online lah, ya. Tak dapat kita laksanakan di dewan kuliah kita kerana suasana PKP yang tidak mengizinkan kita bersama pada hari ini. Cuma insya-Allah walaupun fizikal kita tidak bersama, tetapi insya-Allah roh dan hati kita bersama untuk kita mendalami, memahami fiqh tentang tuntutan, tentang kefahaman, tentang manhaj Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan buku yang kita gunakan iaitu Qimatuz Zaman Indal Ulama, nilai masa di sisi ulama, sebuah kitab motivasi lah boleh kita katakan, yang sangat penting untuk kita baca, untuk kita perhalusi dan kita amalkan, yang disusun oleh seorang alim daripada Syria, Syekh Al-Allamah Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Okey tuan-tuan, semalam saya bertanya kepada jemaah kuliah duha kita dalam grup WhatsApp. Katanya kita insya-Allah hari ini kita nak sambung pada halaman 71. Okey. 71 kita akan mulakan dengan tokoh yang berikutnya, iaitu Imam Ibnu Malik. Ibnu Malik An-Nahwi, tuan-tuan. Ya, kita akan tengok apakah sedikit sebanyak latar belakang manaqib biografi beliau dan bagaimana pengisian jadual waktu beliau, bagaimana penghayatan beliau untuk menterjemahkan segala detik waktunya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang ada kitab bolehlah tengok, ya, muka surat 71, ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ibnu Malik tajuknya hanya salat, baca Quran, menulis atau membaca kitab. Ini jadual utama, jadual harian kepada Imam Ibnu Malik. Taib tuan-tuan. Kata Syekh Abdul Fattah, di antara barisan ulama besar yang sangat menjaga masanya dan setiap waktu yang berlalu, walaupun mereka berada di ambang maut sebelum mati, ketika sakarat contohnya, ya. Dan sebelum mereka meninggalkan kehidupan ini, antara ulama tersebut yang ingin dibahaskan iaitu Imam Ibnu Malik. Tuan-tuan, Ibnu Malik ni apa kepakaran dia, tuan-tuan? Imam Ibnu Malik ini dikata merupakan pengarang kitab Alfiyah. Ada 1000 bait syair, 1000
tuan-tuan, bait yang mengupas tentang ilmu nahu. Okey. Dia kata apa? Beliau merupakan pengarang kitab Alfiyah yang merupakan kitab rujukan utama dalam bidang ilmu nahu. Okey ya. Nah, jadi ilmu nahu ni tuan-tuan, dia kalau tak mengaji nahu maka kita tak reti nak bariskan. Ya, kalau orang yang mengaji nahu, sebaliknya orang yang mengaji nahu, kitab dekat meja saya kan, contohnya Al-Khutab Al-Minbariyah. Walaupun isi kitab ini mungkin tak berbaris tetapi boleh dibaca. Kenapa? Kerana adanya ilmu nahu. Kan? Ilmu nahu ni menentukan bagi itu dhammah ke kasrah ke fathah ke sukun ke, ini kerja ulama nahu. Antara yang paling handal tuan-tuan adalah dia Imam Ibnu Malik radhiyallahu an. Okey. Apa nama lengkap beliau tuan-tuan? Nama beliau ialah Imam Muhammad bin Abdullah. Itu nama IC dalam IC dia. Okey, lahir tahun 600, wafat tahun 672. Okey, jadi maknanya jelaslah, mudah kita nak kira umur beliau 72 tahun, ya. Biografi beliau disebut dalam kitab Nafhut Tib karangan Imam Al-Muqarri. Antara lain disebutkan dalam kitab tersebut, dalam kitab Nafhut Tib, tuan-tuan, dia kata apa? Beliau merupakan seorang yang sangat kuat mengkaji. Ya, tuan-tuan, maknanya dia punya akal dia sangat tajam. Dia cepat menganalisa sesuatu kes, sesuatu perkara tu dia cepat. Tuan-tuan ya, kuat mengkaji, ya, kajian dia mendalam, ya. Lagi cepat melakukan rujukan. Kan, nak buat rujukan pun kena cepat, ya. Kalau kita tahu itu subjek apa, siapa nama pengarang dia contohnya, ni bidang apa, kita cepat buat rujukan. Tapi kalau kita tak ada asas, kita blur, tak ada latar belakang sesuatu info tersebut, maka susah untuk kita dapat nak buat rujukan, ya. Imam Ibnu Malik cepat melakukan rujukan dan tidak akan menulis sesuatu yang diingatinya melainkan setelah mengulanginya berkali-kali. Ini tuan-tuan, antara sikap ulama, dia kerap mengulang-ulang. Sebab tu satu kaedah yang digariskan apa tuan-tuan, dia kata apa? Idza takarrara taqarrara. Boleh? Idza takarrara kaf takafrara, takarrara dia akan jadi taqarrara, qaf, taqafrara. Yang pertama tadi kaf, takarrar. Yang kedua tadi qaf, taqarrar. Apa maksud kata-kata tu tuan-tuan? Apabila satu perkara tu kita ulang-ulang selalu, takarrar, dia akan terpasak. Taqarrar, dia akan mudah diingat. Kan? Kita kena selalu ulang-ulang benda tu. Tuan-tuan, jadi ilmu ni kalau kita dah tahu pun kita ulang lagi. Maka ada sistem mudzakarah, mutala'ah, ada study group, ada ulang kaji tuan-tuan. Takarrar, kita kena ulang selalu supaya dia lebih ingat. Takarrar. Okey. Itu ilmu. Sebab itu kita faham dalam disiplin menghafal Quran, Nabi SAW sebut Quran itu dia macam umpama seekor unta, kalau kita tak ikat dia betul-betul, dia akan hilang, dia akan lari. Dia bagi tempoh contoh 3 hari. Tanya anak-anak tuan-tuan sekarang tengah cuti PKP ni kan, semua yahoo.com ni semua gembira ni kan. Tak ada sekolah, tak ada asrama, duduk rumah dah. Kan, ustaz buat online, dia on sekejap, dia kata hadir ko apa, dia bagi tanda best ko tuan-tuan, itu lalap dia kan. Tak mengulang dia Quran tu. Kan? 3 hari tak mengulang. Dulu bulan 3, bulan Mac dulu mula Covid dulu, mula lockdown dulu, sampailah bulan 6, buka sekejap bulan 7. Ni kono tutup balik tuan-tuan sekalian. Jadi kalau anak-anak tu tak dipantau di rumah ni, dibiarkan dia dengan handphone tuan-tuan, nak jawab ya tuan-tuan, asal ada 10 juzuk, esok balik asrama, masuk mahat balik tinggal 1 juzuk je. Sebab apa? Tak mengulang. Ini cerita mengulang tuan-tuan. Jadi Imam Ibnu Malik ni, dia seorang yang suka mengulang hafalannya berkali-kali. Tuan-tuan dah ulang, dah betul-betul ingat, baru dia tulis, baru dia catatkan, dia jadikan satu kitab, satu buku. Ini Imam Ibnu Malik. Tuan-tuan jadi ini satu sistem yang bagus. Kita ulang-ulang selalu. Dan kita kena sebut selalu benda yang baik ni. Sebab tu tuan-tuan, dia punya kaedah apa? Kan? Kita kalau syukur tu, kita gomar tuan-tuan, kita selalu sebut. Kan? Man ahabba syai'an
akthara min dhikrihi. Siapa yang goma sesuatu benda tu dia selalu sebut-sebut. Kalau tuan-tuan goma tayar lah, sebut tayar je, tayar kereta. Kan orang suka handphone, sebut handphone ni kerja dia. Semua jenis handphone dia hafal. Kalau suka kuih, semua jenis kuih, badak berandam kuih kuci kuih paling seksi kuih yang paling muslimah kuih kuci lah sebab dia berbalut dengan kuih lepat. Kuih yang seksi badak berandam, tuan-tuan kan. Dia sebut kuih je kerja. Sebab apa? Suka goma. Maka kita kalau goma dengan Nabi SAW, sebut nama Nabi SAW. Kan? Sebab kita ulang-ulang menyebut itu tanda kita kasih dengan Nabi SAW. Jadi orang yang kasih dengan ilmu ni tuan, ada tanda dia. Kan? Bukan dia cuti sebab tak ada kuliah, dia pun yes kata kan. Cuti dia, tutup kitab. Bukan macam tu. Dia akan ada pilihan. Kalau tak ada pilihan fizikal pun, bertemu secara fizikal, ambil pilihan untuk bersua, untuk mengaji dalam bentuk online begini tuan-tuan. Jadi kita goma, kita suka untuk kita mengulang-ulang ilmu tersebut. Qala beginilah, dia kata apa tuan-tuan, keadaan seorang ulama yang benar-benar teguh dengan ilmunya. Jadi apa jadual dia tadi? Membaca, menulis, solat. Inilah kerja harian jadual Imam Ibnu Malik yang nama tuan-tuan siapa? Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala. Ini tuan-tuan. Taib. Jadi diletakkan lagi tajuk tuan-tuan pada halaman 72. Imam Ibnu Malik sempat menghafal 8 baris syair, 8 bait syair sebelum wafat. Masya-Allah. Kan sempat lagi, dan kita pun dah baca dulu tuan-tuan Imam beberapa ulama-ulama kita, contohnya Imam Yahya bin Ma'in. Tuan-tuan, beberapa ulama yang kita tengok walaupun saat nazak masih berdiskusi tentang ilmu. Kan dulu kita dah baca tentang Imam Abu Yusuf rahimahullahu taala yang menjawab fatwa tuan-tuan ketika mana dalam keadaan nazak. Tuan-tuan, dan ramai kalangan ulama, sebab apa tuan? Pemikirannya hanya tertumpu kepada ilmu. Okey, Imam Ibnu Malik ni termasuk ulama, dia kata apa, yang lebih ajaib kehidupan Imam Ibnu Malik. Beliau mampu menghafal beberapa baris bait syair menjelang kewafatannya. Ada berapa tadi? 8 baris. Dibacakan bait itu depan anak dia. Tuan-tuan, tapi saya taklah suruh kita ni tuan-tuan, orang awam tak payahlah hafal syair. Nak cerita qasidah ke tak sesuai lah masa tu untuk kita kan. Mungkin kita di situ hanya melafazkan la ilaha illallah. Mungkin kita nak talqin zikir kita, talqin tahlil. Itu yang paling sesuai, Allah lah kita sebut. Cuma bezanya ulama tuan-tuan, mereka berfikir apakah baik syair ini memberi manfaat kepada umat, maka diwariskan, ditalqinkan syair itu kepada anaknya, anak dia hafal, mungkin itulah yang ditulis, yang dipindahkan kepada kita tuan-tuan. Maka disebut tuan-tuan, beliau wafat di Damsyik tahun 672 Hijrah. Di Bukit Qasyun tuan-tuan, yang makam yang terkenal di kota Damsyik itu, satu bukit, satu kawasan pemakaman para awliya, orang awam, para ulama di situ. Dan itulah letaknya makam Imam Ibnu Malik An-Nahwi, seorang yang pakar ilmu nahu. Okey, ini tuan-tuan selesai dari sudut Imam Ibnu Malik rahimahullahu taala. Yang kita nak belajar apa? Yang kita boleh mengambil kesimpulan pengajaran ibrah ialah kesungguhan beliau menyusun jadualnya yang begitu cermat dan teliti, begitu bersistem, dengan jadual solatnya, dengan jadual tilawatul Qurannya, dengan mengarang kitabnya, tuan-tuan. Inilah jadual harian para alim ulama yang perlu kita contohi, yang perlu menjadi motivasi kepada kita bersama. Tuan-tuan sekalian, kita beralih kepada tokoh yang kedua untuk sesi pagi ini, iaitu Al-Imam An-Nawawi. Siapa tak kenal Imam Nawawi? Malaysia ni mazhab kita ni mazhab Nawawi lah, senang nak cakap. Memang kita sebut mazhab Syafi'i, tapi fatwa kita banyak tertumpu kepada pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tuan-tuan
Sama lah tadi, Ibnu Malik pun orang Syria, An-Nawawi pun orang Syria juga. Nawa tu nama kampung dia. Sebab itu lokek nama dia Nawawi. Kampung dia Nawa. Tuan-tuan baca sikit Imam Az-Zahabi mencatatkan biografi Imam Nawawi. Nama dia tuan Yahya bin Sharaf. Dalam IC dia namanya Yahya. Mungkin kita tak perasan nama tu. Tak apalah tuan-tuan. Kita kenal nama Imam Nawawi pun dah cukup baik dah. Cuma fakta dia, nama asal dia dalam IC Yahya bin Sharaf Al-Hawrani. Sebuah perkampungan di Damsyik. Ya, tuan-tuan. Ya, disebut tuan-tuan dalam kitab Tazkiratul Huffaz, ya, dilahirkan di Nawa. Itu sebut tadi kan, Nawa kan. Nawa ni sebuah pekan di Hauran dan lahirnya Imam Nawawi tahun 649 Hijrah. Tuan-tuan dan beliau tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah. Tuan-tuan, Ar-Rawahiyah sebuah madrasah yang terkenal di zaman itu, ya, untuk beliau mengaji. Dan antara kenyataan Imam Nawawi ni bukan nak jobor ni dah, bukan nak bangga-bangga ni dah. Ya, dia kata apa? Saya pernah tidak berbaring selama 2 tahun. Maknanya tak tidur atas tilam, atas bantal, tuan-tuan, tak tidur macam kita tidur lah. Dia tidur tuan-tuan, kalau ada pun tidur duduk. Kita tidur duduk dalam kuliah, kita tidur. Dalam khutbah kita tidur kan tuan-tuan kan. Ramai yang lolap tapi Imam Nawawi tuan dalam kuliah memang tak ada lolap lah, dia mengajar. Masa khutbah mana ada lolap, masa wirid tak tidur. Masa waktu tidur pun dia tak baring tuan-tuan. Dia hanya mungkin berehat ke dalam keadaan tidur duduk. Oh, ini payah nak buat ni kan. Selama 2 tahun. Imam Nawawi kata apa tuan-tuan? Ya, bukan nak sombong, bukan nak bangga diri, tetapi bagi contoh kepada kita umat yang terkemudian ini, mengambil sesuatu pengalaman yang berharga daripada Imam Nawawi. Dia kata apa? Saya hafal kitab Tanbih. Tanbih ni tuan-tuan kitab Imam Syirazi, Abu Ishaq Syirazi. Abu Ishaq Syirazi ni tuan orang Syiraz, bukan Ceras, Syiraz. Syiraz ni tuan kat Iran. Sebab tu mungkin saya ada sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ini, Iran ni tuan-tuan dia bukan bumi Syiah sebenarnya. Iran ni tuan-tuan dia bumi mazhab Syafi'i. Dan aliran tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah asal Iran tu. Tapi bagaimana perubahan politik menyebabkan Iran tu disyiahkan. Secara majoriti lah. Kebanyakan penghuni Iran ni dia Syiah. Kan? Jadi Imam Syirazi ni buat kitab Tanbih. Imam Nawawi, kita sedang bincang tentang ketokohan Imam Nawawi, dia dapat hafal kitab Tanbih dalam tempoh 4 bulan setengah. Kan tuan-tuan jadi maksudnya zaman itu, ya, lagi dia kata saya juga menghafal kitab Al-Muhadzab, pengarang yang sama. Tuan-tuan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Jadi Abu Ishaq Asy-Syirazi ada 2 kitab besar dalam fiqh, Tanbih dengan Muhadzab. Muhadzab itulah tuan-tuan yang Imam Nawawi kupas. Dia tulis tapi tak sempat khatam sebab Imam Nawawi meninggal. Kitab Muhadzab itu matan dia, kitab asal yang ditulis Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, bermazhab Syafi'i, berakidah Asy'ariyah. Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala. Okey, 2 kitab. Kitab Tanbih, kitab Muhadzab ni dihafal ataupun 1/3 kitab Muhadzab ni dihafal oleh Imam An-Nawawi. Jadi tuan orang zaman dulu dia tak ada kerja lain, dia buat syair, ya, mengarang kitab, hafal kitab. Kita hari ni dapat baca kitab pun dah rambat besar dah ni. Orang dulu tuan-tuan hafal kitab tu. Sebab untuk guru dulu datang lenggang kangkung je, tak bawa apa-apa kan. Kita hari ni lenggang kangkung juga tuan-tuan. Guru bawa 2 bunti kitab kan. Dia bawa 2 beg. Murid dia duduk lelap dia kan. Ini perangai orang hari ni tuan, tak sama dengan orang dulu dah. Orang dulu Tok Syekh datang lenggang kangkung sebab semua ilmu tu dah masuk dalam kepala dia. Tapi tuan hari ni macam saya tak hafal lah. Jadi saya kena buat kitab. Ya, supaya apa yang kita sampaikan ni adalah silibus dia, lebih terarah perbincangan kita kan dengan ada kitab. Tapi orang dulu tak apa. Tanya aja apa soalan, apa kitab, baca Imam Nawawi, petik kitab Tanbih, keluar isi kandungan kitab Tanbih.
Imam Nawawi dalam kitab Muhadzab, apa cerita dia dalam bab muamalat, keluar dalam kitab muamalat apa yang terkandung dalam kitab Muhadzab. Ini cerita ulama dulu mesti menghafal. Dan hafalan mereka tuan memang luar biasalah. Okey. Baik. Teruskan tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullahu taala dia belajar tuan-tuan sebanyak 12 mata pelajaran setiap hari. 12. Hari ni kita paling handal pun 2 je. Satu Dr. Syuhada, 1 jam lebih, 2 jam. Yang kedua Imam Muda, 2 jam. Itu pun kira handal dah tu. Kan? Kalau dapat tuan-tuan kita ikut sekali mengaji 2 subjek sehari, itu dah rahmat besar. Top upkan maghrib, satu kuliah maghrib. Alhamdulillah. Baik dah tu. Tapi tuan-tuan, ikut catatan daripada murid Imam Nawawi, iaitu Abul Hasan Al-Attar, murid dia ni. Dia kata guru dia, syekh dia, iaitu Imam Nawawi, tuan-tuan, setiap hari belajar 12 subjek. Ada bentuk syarah, ada bentuk tasheh, ada bentuk huraian, ada bentuk pembetulan. Mungkin ada pandangan, penambahbaikan dalam teks yang mereka belajar pada hari tersebut. 12 subjek tuan-tuan. Jadi ini memang betul-betul pulun lah. Kan kalau di pondok ataupun sekarang ni saya tengok juga universiti, di college, di maktab. Saya pernah pergi baru ni di Bandar Estate tuan-tuan, satu institut perguruan. Pensyarah di situ boleh tahan juga jadual budak-budak tu 8 hingga 5 straight penuh. Jadi begitulah, kita katakan begitulah jadual yang begitu padat. Ya, sampai ke malam kadang-kadang tu kan. Ini padat jadual kita lah. Inilah jadual yang telah dipelopori oleh Imam Nawawi tuan-tuan, 12 subjek. Apa dia? Ada yang disebut perbahasan dalam kitab Al-Wasit. Al-Wasit ni kitab fiqh. Siapa yang karang kitab Al-Wasit ni tuan? Siapa boleh jawab? Kan? Kitab Al-Wasit ini dikarang oleh Imamuna Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Rupanya Imam Ghazali ada kitab fiqh. Imam Ghazali tuan-tuan, sebelum dia jadi jago dalam ilmu tasawuf, beliau ni seorang yang hebat dalam ilmu fiqh. Dia ada kitab Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. 4 kitab ni. Ini kitab Imam Ghazali dalam fiqh Syafi'i. Sebab tu dia tuan-tuan, Imam Ghazali ni pandangan dia agak kuat dan dipertimbangkan, dipakai pandangan-pandangan fatwa-fatwa Imam Ghazali dalam fatwa mazhab Syafi'i. Jadi kita kena ingat Imam Ghazali mazhab Syafi'i dan bukan calang-calang imam. Dia ada banyak kitab fiqh, antaranya yang disebut di sini namanya kitab Al-Wasit. Saya tambah tadi Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Khulasah, dan inilah yang jadi asas untuk perkembangan kematangan mazhab Syafi'i. Ini kojo siapa? Jasa Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kan tuan-tuan kan? Jadi kalau kita alang-alang dah sebut Imam Ghazali tuan-tuan, dia kalau kita kata dalam fiqh memang dialah tokohnya pada zaman itu. Dan dia punya area pun benua sebelah Iran juga Imam Ghazali ni. Ya kan? Sama jadi Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi tadi. Ya tuan-tuan. Imam Al-Ghazali kemudian dia sangat membidangi ilmu usuluddin, ilmu falsafah. Dapat dia membangkang, membantah, mematahkan hujah-hujah lawan. Liberal ke tuan-tuan, kumpulan-kumpulan yang tak botoh Nabi palsu ko, mengaku jadi wali ko, macam-macam nak ngaku lah jadi Tuhan ko. Ini semua tuan-tuan merupakan kehebatan Imam Ghazali mematahkan semua hujah-hujah lawan. Imamul Ghazali dalam Usuluddin tadi, fiqh settle, Usuluddin dan falsafah, ada kitab Tahafut Al-Falasifah, pelbagai kitab-kitab falsafah tuan-tuan, ditulis untuk membantah pandangan-pandangan falsafah yang tersasar daripada apa yang dianjurkan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Imamul Ghazali pada asalnya, mungkin tuan-tuan biasa dengar cerita dia ada abang nama Imam Ghazali ni tuan, Muhammad bin Muhammad. Nama abah dia Muhammad, nama atuk dia pun Muhammad. Sama je. Okey tuan-tuan, kalau kita Malaysia, Muhammad Luqman bin Muhammad Adnan bin Muhammad Sulaiman. Ada 2 perkataan kan murakab. Arab tak ada, dia sepatah je, sulih je. Muhammad ataupun Ahmad. Adik ataupun abang Imam Ghazali ni namanya Ahmad. Abang dia orang sufi, orang tarikat. Jadi satu ketika tuan-tuan, ketika mana Imam Ghazali menjadi imam solat,
abang dia nampak, makmum nampak di kepala imam, di kepala abang dia tu macam ada darah. Kan? Maka lepas solat tanya, apa kau fikir apa tu? Berdarah nampak kepala kau. Abang dia nampak kasyaf lah, kita kata. Ada pandangan-pandangan basirah. Maka kata Imam Ghazali, betul lah tadi dia tengah memikirkan soalan seorang kakak, seorang wanita yang bertanya tentang hukum haid. Maka saya terbawa dalam solat memikirkan jawapan, maka abang dia nampak di kepala Imam Ghazali tadi ada macam darah. Ini tuan-tuan, jadi akhirnya tadi dah membidangi ilmu fiqh, menguasai ilmu usuluddin tauhid, ilmu kalam, maka Imam Ghazali terjun pula dalam bidang kesufian. Maka muncullah beberapa kitab, Ihya Ulumuddin dan sebagainya. Itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Okey. Maka antara kitab yang dipelajari oleh Imam Nawawi ialah kitab Imam Ghazali. Tuan-tuan, kita kira jarak masa antara Imam Ghazali dengan Imam Nawawi ni lebih kurang 80 ke 100 tahun lah. Ya, tuan-tuan, Imam Ghazali tahun 550 begitu kan. Imam Nawawi tadi lahir 649. Jadi tak sampai jumpa. Jadi tak sampai jumpa, dapat jumpa kitab pun jadilah. Baca kitab Imam Ghazali, kitab Al-Wasit. Okey. Kemudian tuan-tuan ada juga baca dalam ilmu hadis namanya kitab Al-Jam'u Bainas Sahihaini. Himpunan antara dua kitab sahih. Tuan-tuan, kemudian subjek yang ketiga yang dipelajari setiap hari oleh Imam Nawawi namanya kitab Sahih Muslim. Yang ulama kalau diikut ranking tuan-tuan, lepas Imam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kedua kan. Lagi tuan-tuan, apa nama kitab tu? Kitab Al-Luma'. Pengarang dia Imam Ibnul Jinni rahimahullahu taala. Al-Luma' ni tuan, kitab apa ni? Subjeknya Nahu. Jangan kata ilmu Nahu tak penting. Arab pun tuan-tuan belajar Nahu. Imam Syafi'i tuan-tuan, dia kata kalau nak mengaji Nahu, Imam Syafi'i tuan-tuan belajar Arab piau. Belajar bukan Arab pasar. Arab bahasa Quran, bahasa hadis ni yang fusha punya. Bahasa yang paling fasih tuan-tuan. Mana Imam Syafi'i kita pula tuan-tuan, dia duduk dengan kabilah Arab yang paling fasih. Dia tak duduk kat Mekah dah, mak dia hantar masuk pedalaman. Sebab apa tuan, kalau duduk KL macam-macam bahasa keluar. Pergi ke Somban, merentas ke Somban, keluar bahasa negeri kan, bahasa dah tak ori, bukan bahasa baku. Kan? Maka Imam Syafi'i tuan-tuan, saya nak celah sedikit ni, nak mengatakan kepentingan nahu, kepentingan lughah, kepentingan ilmu saraf, kepentingan ilmu balaghah, itu semua membantu asas untuk mengeluarkan hukum. Usul fiqh semua itu asas untuk mengeluarkan hukum, fatwa dan sebagainya. Dia bukan main YouTube dah, tak tahu tak jadi dah, buka 2-3 buku, jumpa 2 hadis keluar hukum, tak boleh dah. Dia ada alat, dia ada syaratnya. Alat yang antara yang paling asas dan penting ilmu nahu. Sebab tu imam kita tuan, Imam Syafi'i, dia sebut ya, antara kalau nak mengaji nahu, pergi mengaji dengan Imam Al-Kisai, nama imam tu. Imam Al-Kisai ni tuan, antara imam qiraat. Kalau imam besar kita, Ustaz Ihsan kita, imam besar putra Majid Putra Ustaz Ikmal Zaidi kita, tu bidang dia lah tu, ilmu qiraat tu. Dia faham tuan-tuan. Namun imam qiraat yang membidangi ilmu nahu Imam Al-Kisai rahimahullahu taala. Nama penuh saya tak ingat. Imam Kisai ni tuan-tuan pakar nahu. Hingga Imam Syafi'i kita tadi yang duduk dia tuan-tuan dalam perkampungan Arab, belajar Arab yang piau, memang betul-betul bahasa Quran hadis tuan-tuan. Dia kata kalau nak mengaji nahu, mengaji dengan Imam Al-Kisai. Tuan-tuan, Imam Kisai ni pun ada cerita dia. Ya, ketika menjadi imam yang dihadiri oleh khalifah ketika itu Harun Ar-Rasyid. Tuan-tuan, kalau Harun Ar-Rasyid ni kita fahamlah, dia kerajaan Bani Abbasiyah. Ya, kerajaan Abbasiyah tuan-tuan. Ketika jadi imam dengan pembesar-pembesar negara semua ada di belakang, kalau Tuanku Sultan ada, katanya PM ada lah. Adalah dia punya presiden semua, menteri-menteri ada lah tu. Ketika Imam Kisai memimpin solat tuan-tuan, dia baca tuan-tuan yarji'in. Yarji'in tuan-tuan, maka lepas solat Khalifah Harun Ar-Rasyid tanya, "Mam, tak tanyalah. Tadi imam baca qiraat mana tadi tu? Bahasa apa tadi tu? Lughah apa? Slang mana imam baca tadi?" Maka kata Imam Kisai, "Tuanku minta maaf. Kudo pun kadang-kadang dia tergelincir, tersilap.
maka lidah saya pun tersilap. Ini kata Imam Kisai ketika beliau kata kesalahan saya ni budak tadika pun tak buat dah. Salah baca Quran. Itu imam besar, Imam Kisai yang pakar nahu juga pernah melakukan kesilapan. Tuan-tuan Itu saya sebut tadi bidang ilmu nahu. Penting sangat ya penonton-penonton sekalian. Ya, kalau minat nak jadi orang alim, kalau nak boleh baca kitab, mesti boleh membidangi ilmu nahu. Baru faham kenapa hukum berubah-ubah, macam mana nak keluarkan fatwa, mesti membabitkan hukum kepakaran dalam ilmu nahu. Ini dipelajari oleh Imam Nawawi. Tuan-tuan, kitab Lumak tadi tu. Kemudian tuan-tuan, apa lagi subjeknya? Islahul mantiq. Ini satu subjek lagi ni tuan. Islahul mantiq. Ilmu mantiq ni dia memandu, memimpin cara berfikir yang betul. Kan? Dia ada subjek yang pentingnya Al-Kulliyatul Khams. Macam mana asas ilmu itu, asas berfikir yang benar, ini dipandu oleh ilmu mantiq. Kita tak nak pakai yang tu Aristotelnya, Sokratnya tuan-tuan, itu falsafah mantik yang tak boleh kita belajar lah, ataupun tak boleh menjadi panduan kita dalam berfikir. Nanti esok kita terlampau berfalsafah tuan, kita esok jadi sampah kita. Terlampau berfalsafah tuan-tuan, esok kita tolak Quran hadis. Terlampau mantik tuan-tuan, esok kita mengagungkan akal, meninggalkan wahyu. Itu tak boleh. Tapi mantik ni tuan-tuan, kalau ulama yang faham, ya, dia belajar tuan-tuan untuk memperelokkan, membenarkan bagaimana kita ingin memandu akal kita berfikir dengan cara yang dibenarkan oleh Quran dan hadis Nabi SAW. Itu namanya kitab Islahul Mantiq. Okey, tuan-tuan Kemudian Imam Nawawi juga dalam jadual harian dia belajar kitab ilmu saraf. Ilmu saraf ni tentang bina. Kenapa dia pakai wazan lamastum, pakai wazan fa'ala. Kan? Wazan itu menentukan kenapa dia jadi 3 huruf ko sulasi dia panggil, 4 huruf rubai, 5 huruf khumasi. Ini semua ilmu saraf. Belajar ilmu saraf. Tuan-tuan, ini Imam Nawawi belajar. Ya. Kemudian tuan-tuan, ada subjek yang tadi saya dah sebut tadi, kitab usul fiqh. Subjek usul fiqh tuan-tuan memang makanan kalau nak jadi qadi, mufti, hakim, inilah makanan dia, usul fiqh. Sebab sebelum hukum nak keluar mesti ada SOP dia. Asasnya namanya ilmu usul fiqh. Tuan-tuan ilmu usul fiqh ni sangat penting. Sebab usul fiqh tuan secara ringkas kata Imamul Baydawi, dia ada 3 topik yang dibahaskan dalam subjek usul fiqh. Dia kata pun tuan, kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid, ilmun yu'rafu biha, tuan-tuan, tentang dalil. Dalil. Kalau ini orang tanya, apa dalil? Apa dalil? Itu kerja usul fiqh, dalil. Yang kedua tuan-tuan, bukan dalil je ada. Kita kena faham macam mana nak memahami dalil. Kan? Kalau ikut dalil, insya-Allah di rumah kita Quran banyak. Masjid kita penuh dengan rak Quran. Dalam handphone kita ada perisian Quran. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kalaupun tak ramai pun, tapi ada orang kampung kita, masyarakat kita yang hafiz Quran. Alhamdulillah. Tapi tuan, bukan Quran itu dihafal je. Hadis itu bukan diriwayatkan saja, tapi apa fiqh yang dapat daripada dalil itu. Itu tuan-tuan, dalam usul fiqh dia belajar bagaimana nak berinteraksi dengan dalil. Kenapa mazhabnya qada sunat, mazhab kita qada wajib? Kan, kenapa mazhabnya qada makruh, mazhabnya qada haram? Itu semua kerja bagaimana interaksi dengan dalil usul fiqh. Yang ketiga tuan-tuan, selain daripada dalil, berinteraksi dengan dalil. Yang kedua, yang pertama tadi mengenal dalil, yang kedua berinteraksi dengan dalil. Yang ketiga tuan-tuan, halil mustafid. Yang faham tentang dalil ni siapa? Ulama, mujtahid, mustambit. Ini usul fiqh. Tuan-tuan, ni sangat penting usul fiqh kan. Okey, kemudian Imam Nawawi tuan-tuan, ya, apa lagi dia belajar tuan-tuan? Dia selang-selikan jadual dia tadi tu. Usul fiqh dengan lumak tadi, lumak kitab nahu tadi kan, dia selang-seli. Ya, kemudian tuan-tuan dikata apa? Dan kitab Al-Muntakhab karya Imam Fakhrul Razi. Dan tuan-tuan, ada lagi satu subjek yang dia belajar, ilmu tentang perawi hadis, tentang rijal, kita panggil rijal jarah ta'dil ni tuan. Ini ilmu seni dalam periwayatan hadis. Macam mana ulama hadis begitu teliti. Dia tak ada tolak ansur dah. Hadis ni hukum. Dia tak ada kata ini sepak saudara dan dia siqah.
dia ni anak buah dia riwayat dia boleh pakai tak. Kalau tak boleh, dia kata tak boleh. Kalau boleh, dia kata boleh. Ini ilmu rijal tentang perawi hadis. Tuan-tuan Ini secara umum lah saya sebut ni kan tuan-tuan Jadi ada juga yang dipelajari oleh Imam Nawawi dalam Usuluddin. Dan lagi tuan-tuan, ilmu nahu. Inilah tuan-tuan sebahagian subjek yang ditekuni oleh Imam Nawawi tiap-tiap hari duduk pondok. Itulah dia adab kan. Jadi fokus masa pondok tuan-tuan, tak ada cuti sem gitu. Cuti sem kojo pizza, cuti sem 6 bulan kojo kita lekor dek cek duit je. Mak bapak yang mampu pun suruh anak cek duit masa belajar. Jadi sebenarnya tak sesuai, tak tepat. Ini kita hari ni lagi diuji sebenarnya. Memang tuan-tuan jam semua sektor jadi masalah. Allah uji kita dengan COVID ni kan. Memang masalah lah, sebab sekolah pun cuti, tahfiz pun tutup, universiti pun online. Sebenarnya tuan memang besar kesan dia. Kita tak boleh nafikan. Cuma tuan-tuan penghayatan kita, muhasabah kita, kalau ada peluang lepas ni, sebahagian sekolah saya cerita kat Negeri Sembilan Perkeliling Jabatan Agama daripada pengarah kami, pengarah Jabatan Agama, khabar yang dalam pondok tak payah balik pun tak apa. Betul lah. Pelajar-pelajar tahfiz, pelajar-pelajar ma'had, madrasah yang masih dalam kawasan madrasah asrama, kalau dia tak nak balik, gunakan SOP, tak payah keluar, yang luar jangan masuk, yang dalam jangan keluar. Okeylah. Artinya kalau dalam tu mungkin mereka lebih fokus. Kalau sampai ke rumah tuan-tuan, cabarannya sangat besar, banyak masalah dia tuan-tuan. Imam Nawawi nak ajar kita apa tuan-tuan? Buat kojo ni fokus. Okey, mungkin kebanyakan yang hadir dalam online saya ni orang-orang lama lah. Mungkin kita tak boleh lah nak cover sebanyak yang apa yang ditunjukkan oleh Imam Nawawi di sini, tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan kita ambil semangat. Dan kita nampak modul tuan-tuan nak melahirkan ulama ni bukan kerja senang. Okey, bukan kerja mudah. Nak lahirkan Imam Nawawi tuan-tuan memang satu benda yang susah. Nak lahirkan Imam apa tadi kita sebut tadi Ibnu Malik tuan-tuan bukan kerja yang mudah. Perlukan fokus, perlukan tumpuan, perlukan keikhlasan, perlukan sokongan tuan-tuan, barulah lahirnya seorang mutiara permata yang baru boleh membantu umat dalam memberikan pimpinan, pencerahan dan sebagainya. Okey, kata Imam Nawawi, aku catat setiap huraian, aku jelaskan ayat, aku catat bagaimana uslub gaya bahasa. Tuan-tuan, ini kerja Imam Nawawi sangat teliti. Suka mencatat, suka mengulas. Tuan-tuan, akhirnya dia kata apa? Allah memberkati umur aku, Allah memberkati waktu aku. Ini Imam Nawawi tuan-tuan yang kita akan jumpa sebentar lagi. Meninggal umur 45. Umur saya sekarang ni tuan-tuan. Imam Nawawi wafat umur 45 tahun, tetapi An-Nawawi itulah An-Nawawi tuan-tuan Baik. Tak dicatatkan, saya ada satu buku yang saya dapat hadiah daripada Habib Ali Zainal Abidin. 2 bulan lepas saya dengan Firdaus pergi ziarah Habib di KL, di Firdaus nama tempat itu di Darul Murtada, alhamdulillah. Maka Habib hadiahkan buku ni. Saya pun merasa sangat berterima kasih. Kitab At-Tatawuf fi Usul At-Tasawuf. Rupanya kitab ini merupakan matan Imam Nawawi dalam bidang tasawuf. Tuan-tuan, kita tahulah kehidupan Imam Nawawi ni memang, satu, dia bujang, dia tak berkahwin. Yang kedua, dia zuhud. Dan saya sempat ziarah makam beliau tahun 2008 ketika mana Jabatan Mufti tuan-tuan buat satu lawatan kerja. Dia lantik saya untuk buat satu research lah di Jabatan Mufti di Darul Fatwa Syria dengan Darul Iftah Mesir. Maka saya ketika itu bersama beberapa rombongan dapat ziarah makam Imam An-Nawawi. Saya baca dalam, dia buatlah sikit biografi tuan-tuan, dia tulis yang kita baca ni lah lebih kurang lah. Dia tulislah sejarah hidup, ketokohan, keilmuan, karamah dia, ditulislah kat situ kan. Imam Nawawi ini tuan-tuan, dia tulis kat situ antara kelebihan dia ni, dia sangat jago bab makan. Kan kita tuan-tuan apa ada kita bedal lah kan. Kadang-kadang tu polik lah tuan-tuan. Kalau benda tu tak dipastikan halalnya, maka kita kenalah mengelak kan. Kita elaklah, banyak lagi pilihan yang halal, alhamdulillah. Tapi kadang sikap sebagian orang kita ni
mengambil mudah dalam bab pemakanan ni. Satu benda yang tak baik lah. Imam Nawawi tuan-tuan, dia duduk asrama tadi, kampung dia Nawa kan. Dia duduk di Damsyik tuan-tuan. Di madrasah apa tadi nama dia? Ar-Rahawiyah tadi kan. Ar-Rawahiyah tadi tuan-tuan. Dia setiap minggu ayah dia akan hantar makanan daripada Nawa ke Damsyik. Perjalanan sekitar 2 jam. 2 jam naik van laju tuan-tuan. Van Arabnya 100 km lah. Yang saya pergi dulu daripada Damsyik ke Nawa tu. Pergi ziarah maqam Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ditulis setiap minggu ayahnya menghantar makanan kepada Imam An-Nawawi tuan-tuan. Sebab ayahnya, ibunya tak nak dia makan dekat kedai tom yam ko, kedai mamak ko, nasi Arab ko, kedai masak asam podeh ko, masak lomak ke, keliling-keliling bandar Damsyik tu dia tak izinkan anak dia pergi makan kat situ. Mana-mana kedai MPS ko di BKL dia tak pergi makan kat situ. Oi, anda ni kan payah ni. Dia nakkan anak dia makan hasil masakan mak itu sendiri. Macam itulah kira. Sebab ada hadis kan, la ta'kul illa min taqi. Jangan kau makan melainkan yang masak tu orang bertakwa. Macam mana kita nak pastikan tokai kedai kita takwa ke tak takwa? Kita pun tak berapa takwa kan. Apa yang ada kita makan. Dari sudut halal tu halal. Saya tak pertikaikan yang itu. Tapi dari sudut warak. Tuan-tuan. Maka oleh kerana dia jaga makan dan dia tak sebarangan buah-buahan pun dia tak beli sebab takut nanti buah ni tanah tu tanah curi ke, tanah tu tahrizab mana di bedal ke, baju mana. Tak, buah-buahan pun dia makan daripada kampung. Abah dia hantar. Jadi pemakanan itu juga membentuk kepribadian Imam Nawawi. Maka dia punya pemikiran dia, akal dia sangat tajam, sangat kuat hafalan dia. Ini bab makan yang kata tak penting, penting. Kalau macam student kan tuan-tuan, kita tak galakkan makan yang masam-masam. Imam Zuhri, seorang ulama hadis, dia kata jangan makan apple hijau. Kita nak diet makan lah tak? Tapi dia kata benda-benda masam-masam ni tak berapa sesuai sebab ada efek pada kita punya kecergasan akal. Yang sebenarnya dia tak bagi anak makan tu bukan sebab apa, dia nak makan semua. Sasam tu kan macam dulu-dululah, ayam ni seekor tak ada pedal ada hati. Dia kata jangan makan, kau esok sunat nak sunat esok lihat. Dia kata kau jangan makan leher ni, esok kau bersanding kau punya apa leher kau terpeletot macam mana. Padahal dia nak makan semua tuan-tuan. Itu mazhab lain tu. Ya, tapi kita nak cerita tuan-tuan, makanan itu sendiri memberikan kesan dalam pembentukan kepribadian seseorang. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi itulah kelemahan kita tuan-tuan, kita terpaksa berdepan dengan cabaran begitulah ya, dengan pemakanan kita, dengan persekitaran kita, dengan cabaran mungkin yang lebih sedih lagi, terpaksa follow SOP yang lebih ketat. Masjid-masjid juga agak terlampau ketat, ada yang tak boleh Jumaat. Ini semua cabaran-cabaran tuan-tuan. Kita berdoa supaya benda ni taklah mengganggu ya, mengganggu perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, mengganggu kita dalam kelancaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan, Imam Nawawi. Dan yang saya sebut tadi tuan, yang sedihnya saya tengok 3-4 tahun lepas kita baca dalam berita, makam yang kita pergi ziarah tadi tu telah dibom. Sebab nak bom Imam Nawawi tak dapat dah meninggal. Bom makam dia pun jadilah. Sebab apa? Dia marah orang pergi ziarah makam wali, mereka marah orang yang makam ziarah makam ulama. Ini pun satu perangai yang sangat buruk lah. Ya tuan-tuan, dia tak suka kita pergi duduk, pergi bagi salam, baca Yasin, mungkin kita bertawassul dengan kemuliaan si mati tersebut di sisi Allah Ta'ala. Ini dua mazhab yang berbeza tuan-tuan, menyebabkan mereka tak puas hati dan dibomnya maqam Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, dia makan berapa kali sehari tuan-tuan? Dia makan sehari sekali yo. Kita tadi sebelum online sekali, lepas ni kan sekali lagi insya-Allah kan. Kat Sombat kan lagi sekali, banyak benar kita makan. Okey, muridnya kata apa? Imam Hasan, Abdul Hasan Al-Attar, ni murid Imam Nawawi, kata apa? Imam Nawawi tidak pernah mensia-siakan waktunya siang ataupun malam. Susah tuan-tuan kan? Kadang-kadang kita siang okey, malam kita nak relax, kita buang masa. Kan? Kadang-kadang yang paling malangnya siang malam, habis satu hari tu tak ada apa dia buat. Beliau sibuk dengan ilmu. Ya, sehingga kan ketika berjalan beliau kerap mengulang hafalannya. Ini tuan-tuan ulama.
kan, ulang-ulang macam Imam Ibn Malik tadi, ulang, tulis, kan. Tuan-tuan, beliau berada dalam keadaan ini selama berapa tahun? 6 tahun fokus. 6 tahun. Kita ambil SPM 5 tahun lah. Maksud saya form 1 sampai form 5 5 tahun. Ambil STP, ambil 4 senawi STAM, tuan-tuan. Lebih kurang tu lah. Waktu tu fokus. Tuan-tuan. Kemudian dah matang ilmu tu, baru terbabit dalam dunia penulisan. Dah matang ilmu tu, barulah dapat tauliah mengajar. Ini dia, barulah jadi pemimpin, menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini Imam Nawawi. Dia tak mau dia, tuan-tuan, kita tiba-tiba 2 hari belajar, baru jumpa 2 hadis, tu nak keluar fatwa. Tu nak sesatkan orang lain. Tu tak betul. Hari Isnin daftar online, hari Selasa masuk satu kelas, hari Rabu dah konvu, hari Khamis kita bid'ahkan orang. Macam tu kau belajar. Tak boleh macam tu dia. Imam Nawawi ambil masa yang panjang untuk sebelum beliau terjun dalam dunia dakwah. Mengaji dulu. Ambil, tuan-tuan, pengajaran. Belajar secara fokus. Faham selok-belok hukum. Macam mana ulama' begitu teliti dalam berfatwa. Ini semua kena faham. Ilmu-ilmu alat tu mesti dikuasai. Barulah boleh, tuan-tuan, terjun dalam bidang penulisan, dalam bidang dakwah, dalam bidang kefatwaan dan sebagainya. Okey. Diceritakan juga bahawa beliau makan sehari, tuan-tuan, sekali je. Bila waktu makan dia? Lepas isyak. Tuan-tuan, kemudian tuan-tuan, sebelum sahur, waktu sahur dia minum. Mungkin minum susu ke apa, tuan-tuan. Ya, beliau juga sekali-kali tidak makan buah-buahan dan mentimun. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab bimbang nanti badan lembab dan mengantuk. Kita tak ada kira nasi lemak ke mi goreng ke, ngantuk kan, tak kira dah kan. Kalau kaki tidur ni. Dia, tuan-tuan, tak. Dalam bab makan pun dia sensitif, dia jaga. Kalau makanan-makanan yang menyebabkan dia mengantuk, dia tak makan. Tuan-tuan, buah-buahan pun begitu. Dan beliau ni tersenarai di kalangan ulama yang membujang, yang tidak berkahwin. Jadi ada kelebihan juga. Tuan-tuan, itu sebuah kitab yang ditulis oleh pengarang yang sama, kitab Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah juga, tuan-tuan. Dia buat kitab Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama bujang. Kan? Ibn Taymiyah, An-Nawawi, Fakhrul Razi, tuan-tuan, Al-Alusi, pengarang kitab Al-Kasyaf, tuan-tuan, dan beberapa ulama-ulama yang disenaraikan tak sampai fikir perempuan, tak sampai fikir wanita, fikir kitab je, fikir ilmu je. Ada juga jenis macam tu. Dari sudut hukum akan terpecah kepada 5 hukum tadilah. Hukum taklif yang 5 lah. Kadang-kadang kahwin tu kan jadi wajib, kadang-kadang jadi sunat, kadang-kadang harus je. Tapi kalau tak kena gayung tadi, kahwin tu jadi makruh. Bahkan kadang-kadang kahwin tu jadi haram. Jadi 5 hukum juga kan. Jadi mereka memilih untuk tidak berkeluarga, untuk tidak berkahwin, agar nanti madu dia hanyalah kitab, madu dia hanyalah pen, madunya hanyalah menghafal. Jadi nanti isteri terabai. Maka sebab tu mereka memilih tak payah kahwin. Ini pertimbangan ulama-ulama yang tidak berkahwin. Okey, baik, tuan-tuan. Qala Imam Nawawi sentiasa sibuk dengan penulisan, menyampaikan ilmu, ibadah, zikir, puasa. Kan, tuan-tuan, itulah dia menyebabkan mereka punya kehidupan tu terkawal, menjadi orang bersih hatinya, pemikirannya baik, tulisannya berkualiti, ikhlas, dimanfaatkan sampai sekarang dibaca kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mana, tuan-tuan, mana masjid kita tak jumpa kitab Imam Nawawi? Kitab Arba'in, matan Arba'in, kitab hadis, Imam Nawawi. Kitab, tuan-tuan, kita sebut Riyadhus Salihin. Kalau nak masuk taman syurga, baca kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi. Kita sebut, tuan-tuan, kitab apa, tuan, Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Dia huraikan macam mana nak baca Tarmizi ke, Turmizi ke, Tirmizi. Dihuraikan. Mashaf ke, mushaf ke, mishaf. Dihuraikan dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Imam Nawawi, tuan-tuan. Kitab besar dia tadi apa? Kitab Tok Guru yang dia hafal tadi, kitab Muhadzab. Kitab Muhadzab ni, tuan, kitab fiqh besar. Kitab muktamad dalam fatwa mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Kitab Muhadzab ni disyarahkan, namanya Majmu'. Al-Majmu' ni pun ada cerita best juga, tuan-tuan. Kita cerita sikit lah, kita ada masa lagi ni, insyaAllah. Lepas habis Imam Nawawi ni, kita rehat 2-3 minit. Pasal tokak kejap kan, tuan-tuan. Kitab Al-Muhadzab tadi disyarahkan oleh
Imam An-Nawawi. Dia buat tuan-tuan, dia syarah-syarah, dia kupas-kupas tuan-tuan, sampai 1/3 bahagian, saya ingat dalam 5 juzuk, 5 jilid dia kupas, meninggal. Kan meninggal umur 45-46 kan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab Majmu' namanya, syarah kitab Muhadzab. Muhadzab tadi saya dah sebut Imam Syirazi. Kitab Majmu' itu disambung projek syarah itu oleh Imam As-Subki. Imam Subki sambung. Imam Subki pula lepas 100 tahun daripada kewafatan Imam Nawawi, ada beza 100 tahun, dia tengok, projek ni bagus sangat ni, aku sambunglah. Dia pun sambung tuan-tuan, kitab syarah Muhadzab tadi nama Majmu'. Pun tak sampai khatam, Imam Subki meninggal. Tahun 80-an kita tuan-tuan, 30 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas, muncul seorang imam, seorang hakim sebenarnya di Mahkamah Syariah Mesir, Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i. Ya, tahun 60-an 70-an dulu tok guru kita, mufti-mufti kita yang mengaji Azhar dulu, inilah tok guru dia. Saya ingat dia orang ada cerita kat saya di rumah Melayu Abbasiyah. Ya, Syekh Najib Muti'i ada mengajar kitab kepada pelajar-pelajar Malaysia tahun 70-an 80-an tuan-tuan. Syekh Najib Muti'i ni tuan, ya, dia sambung projek Imam Nawawi, dia sambung projek Imam Subki, nak lengkapkan kitab Muhadzab itu kepada kitab Majmu' kan. Tulis tuan-tuan, alhamdulillah dalam semasa tulis orang komen ke dia, orang komplain. Orang kata, kau ni siapa? Muti'i, kau ni kau lawyer je pun, kau hakim je pun, kau bukan ulama macam Imam Nawawi, kau bukan ulama macam Imam Subki. Tak payahlah kau tulis, bonti je lah. Tuan-tuan, kalau ikut latar belakang Imam Syekh Muti'i ni, dia orang Ikhwan Muslimin. Dia kerap kena masuk penjara. Jadi masa dalam penjara tu banyaklah dia menulis. Tuan-tuan, Imam Muti'i ni, tuan Syekh Muti'i, Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i rahimahullahu taala. Tapi cerita dia ni cerita orang lah kan. Dalam mukadimah tu diceritakan beliau bermimpi bertemu Nabi SAW dan Nabi menggalakkanlah perkara baik ini kena diteruskan, kena disempurnakan, sehingga beliau dapat, Syekh Najib Muti'i menyempurnakan kitab Takmilah Majmu'. Maka kitab tu yang pada saya ada lebih kurang 15 jilid. Lebih kurang lah 15 jilid tuan. 5 Imam Nawawi punya, 7 tuan-tuan Imam Subki punya, yang baki tu Syekh Muhammad Najib Al-Muti'i yang punya. 3 pengarang zaman yang berbeza menyempurnakan huraian kitab Al-Muhadzab. Tuan-tuan sekalian, itu Imam Nawawi. Saya nak kata apa tadi tuan-tuan, bukan kita baca kitab ni di Masjid Negara yo. Di Mosi itulah silibus dia. Di Maghribi baca kitab Imam Nawawi. Di Syria memang confirm lah sebab Imam Nawawi ni orang Syria. Ya, di Yaman Imam Nawawi. Habib Omar mulut dia tak lekang dengan nama Imam Nawawi sebab beliau ni tuan tokoh yang kita kata bersih. Tak ada kontroversi langsung. Bukan kata dia maksum, tak, dia bukan nabi kan. Tapi dia ni perjalanan dia memang clear. Dia tak terlibat kalau kata nak ambil tarikat, dia bukan buat tarikat yang pelik-pelik. Dia bawa dalil. Walaupun saya dah tunjuk tadi kitab Habib hadiah pada saya ni, kitab tentang tasawuf ni tuan-tuan. InsyaAllah saya akan baca sedikit sebentar lagi intipati kitab ini. Tetapi perjalanan dia memang orang tak boleh nak cari alasan nak condemnkan dia lah. Kan hari ni kita berkelahi tuan-tuan, kalau kita dah tak peg point dari sudut hujah, kita bantai peribadi dia kan. Bergaduh lah. Ustaz-ustaz ni dalam Facebook ni dengan bergaduh dari sudut tu lah. Tapi orang tak ada jumpa point tentang kelemahan Imam An-Nawawi, tak ada punca. Sikit lagi Ustaz, Nabi kan 2 minit lagi. Tuan-tuan, itulah jadual Imam An-Nawawi. Kita baca kitab-kitab dia, di mana-mana kita baca kitab Imam An-Nawawi. Wafat tahun 676 Hijrah, tuan-tuan. Ya, ketika berusia 45 tahun, 46 tahun. Masya-Allah, tabarakallah, usia muda tapi umurnya panjang. Apa maksudnya? Jariahnya berterusan. Nama beliau disebut-sebut. Kitab dia banyak, tuan-tuan, dan kalau nak kira-kirakan, seandainya dihitung dengan umurnya, berarti beliau menulis tuan-tuan sehari 4 buah buku kecil. Itu nisbah. Sebab umurnya yang pendek, kita ambil lah start mengarang umur 20 contohnya kan. Maka itulah kualiti waktu yang Allah berkatkan kepada Imam An-Nawawi. Kita muhasabah tuan-tuan, saya muhasabah. Kita tak boleh menulis
Kita tak boleh membaca, kita kurang baca Quran, kita kurang berzikir, kita kurang segala sudut kebaikan kita kurang, kerana walaupun umur kita lebih panjang daripada umur Imam Nawawi, tapi masalah kita keberkatan umur itu telah dicabut. Keberkatan waktu itu telah hilang. Dia sehari boleh belajar 12 subjek. Kita sehari nak faham satu subjek pun susah. Kadang-kadang keberkatan waktu itu telah dicabut. Tuan-tuan mudah-mudahan insya-Allah Allah sentiasa memberkati kita. Okey, kita berhenti sekejap. Lepas ini kan saya sambung balik. Tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ni lah. Masuk pakai ni. Lagi dia clear. Jom minum. Sampai. Boleh stop dulu.